saya berada dalam satu dilema. Dilema di mana saya sedang bekerja, tapi kerja saya tu buat saya tak gembira. Okay. Tapi dengan pendapatan yang tinggi sekalipun, dengan work pressure tu buat saya tak happy. Setiap hari, terutama hari Isnin tu, kalau nak pergi kerja tu memang orang cakap berperang. Okay, saya beritahu Wan saja, saya nak bersara tahun ni. Sebab kerja saya dah mula buat saya tak gembira. Kerja saya dah buat saya mula rasa stres. Saya tertarik, dia sendiri bagi tahu saya tertarik dengan PBM mapping dan saya tahu macam mana risiko dia, risk management dia. Dengan modal sekian-sekian, dia terus aplikasi. Maksudnya ikut bulat-bulat je. Dan bukan ada result pun waktu tu. Sebab bulan pertama, Assalamualaikum. Nama saya Abdul Aziz bin Asmat. Saya berasal daripada Johor. Dan sekarang masih lagi bekerja dan menetap di Johor Bahru. Saya telah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak. Semuanya dah besar, dan dah bekerja, dan juga telah mempunyai seorang cucu. Saya sebenarnya ingin menambahkan aset kelas dalam pelaburan. Jadi aset kelas yang saya berminat adalah dalam pelaburan emas. Jadi saya pun attend beberapa webinar. Daripada situ saya diperkenalkan bahawa kalau saya nak trade gold, buat pelaburan dalam gold, lebih baik saya trade gold, spot gold. Dan saya tanya, nak trade spot gold tu macam mana? Dia kata, kalau nak trade spot gold tu kena gunakan forex punya platform. Dia kata, saya tak ada pengalaman tu, jadi tak apa, saya belajar. Dan dari situ asalnya saya diperkenalkan dengan MT4 dan forex trading. Disebabkan oleh niat untuk menambahkan aset kelas dalam investment saya lah, dalam gold. Kemudian saya tanya lagi, selepas tu apa saya nak buat? Jadi saya diberitahu bahawa saya kena attend training. Saya pun attend training. Kemudian lepas tu saya diberitahu bahawa keuntungan daripada pelaburan spot gold ni dikeluarkan dan beli emas fizikal daripada public gold. By that time cuma konsep saja sebenarnya. Saya pun tak grasp the idea. Tapi saya attend dia punya webinar, jadi mereka ajar saya tentang basic forex trading, mereka ajar saya berkenaan dengan MT4, sedikit sebanyak berkenaan technical, dan saya cuba melalui demo account. Ialah bila attend training macam ni, ad hoc dan tanpa asas yang kukuh, jadi saya dapati agak susah juga nak trade spot gold ni sebenarnya untuk mendapat keuntungan. Jadi saya kata tak apalah, saya cari lagi maklumat-maklumat daripada YouTube. Dan banyak jugalah yang saya jumpa, saya study, saya analisa. By that time daripada bulan Januari sebenarnya sampai kepada bulan Jun. Dalam tempoh tersebut lah saya scroll. Tapi seriousnya adalah daripada bulan Februari sebenarnya. Jadi saya mula melihatlah secara serius berkenaan dengan pelaburan emas. Jadi di situlah detik-detik permulaannya di mana saya mula untuk terlibat secara serius dalam forex trading. Saya mula trade MT4 forex trading dan gold trading pada pertengahan bulan Julai tahun lepas. Itu pun selepas saya tonton FIWC punya video daripada tahap 1 sampai tahap 5. Ada 25 video yang saya dapat daripada RTFTT. Saya study satu dan semua video-video RTFTT saya lihat. Dan alhamdulillah saya mula faham dan saya ada keberanian untuk buka live account. Saya depo 1,000 dan saya ingat lagi pada pertengahan bulan Julai itu saya mula trade menggunakan BB Mastery punya teknik.
Dan saya pun agak terkejut juga bila hujung bulan saya lihat saya punya performance 12% pencapaian saya. Dan pada masa tersebut RTFTT sedang membuat promosi berkenaan dengan Masterclass 2.0. Jadi bagi saya beritahu diri saya kalau yang video free ni pun aku boleh make money kan. Okey. Apa kata kalau join Masterclass mungkin banyak lagi ilmu-ilmu yang tak boleh didapati daripada FIWC itu yang saya boleh perolehi dan boleh menambah baik lagi gaya trading saya. Jadi pada bulan Ogos saya pun join Masterclass 2.0 dan saya masih continue trading lagi, okey, menggunakan teknik BB Mastery. Walhal pada masa tu pun saya tak tahu pun dia punya PVM tu. Aziz Asmat, tak asing lagi salah seorang instruktor kita yang sangat berdedikasi, sangat-sangat bagi saya susah untuk kita, ini secara personal saya susah untuk jumpa orang yang sangat-sangat talent. Okey, saya jumpa Abang Aziz ni di Masterclass 2.0 dan waktu tu memang tak kenal langsung pun. Okey, tapi dalam masa seminggu Masterclass tu, kebanyakan Abang Aziz ni masa breakout room daripada yang kita buka secara rambang, dia memang kebetulan masuk dalam breakout room. Time tu saya kenal lah. Memang kita sebab dalam breakout room setiap orang memang kita kenal. Tambah-tambah pula yang aktif. Dan selama seminggu tu kebanyakan breakout room ni dia join breakout room saya. Tu yang saya mula rapat lah dengan Abang Aziz ni. Okey. Habis je Masterclass waktu tu kan kita ada support sebulan waktu tu, dan Abang Aziz ni dia aktif dalam weekly coaching dan juga klinik. Dia ikut je. So maksudnya waktu peringkat awal tu dia belajar dan terus boleh aplikasikan. Sebab dalam Masterclass kita train, ajar, kenal contoh, mulakan trading macam mana pun asas, kita test satu-satu, seorang-seorang. Maksudnya salah seorang yang dapat terus, yang boleh aplikasikan adalah Abang Aziz. So maksudnya dia terus bawa, dia dah ada PVM, dia kata, cikgu saya dah malas fikir benda-benda yang lain, PVM yang lain, saya nampak, saya tertarik. Dia sendiri bagi tahu saya tertarik dengan PVM mapping dan saya tahu macam mana risiko dia, risk management dia dengan modal sekian-sekian, dia terus aplikasi. Maksudnya ikut bulat-bulat je. Dan bukan ada result pun waktu tu sebab bulan pertama. Tapi bila sampai hujung bulan, saya terkejut. Waktu tu dia share kepada saya, start daripada situlah dia sentiasa share result dia. Daripada bulan 5%, 8%, 10% dia share. Sampai hari ni dia ada 7 bulan konsisten dengan menggunakan PVM mapping yang dia belajar dalam Masterclass, weekly coaching dan juga klinik. Jadi selepas join kelas, saya continue dengan weekly coaching, saya subscribe membership dan seterusnya sehingga sampai sekarang. Baru saya faham rupanya PVM yang saya gunakan adalah PVM set dan PVM mapping. Dan alhamdulillah, jadi saya masih amalkan sampai sekarang, PVM tersebut, dan saya pun agak selesa dengan PVM tersebut. Jadi bagi saya kalau kita nak capaikan konsisten profit dan konsisten performance, jadi kita cuba mahirkan dengan satu-satu ilmu yang kita pelajari, aplikasikan dengan baik, dan insya-Allah result tu akan menyusul kemudian. Lately, sejak kebelakangan ni, saya berada dalam satu dilema di mana saya sedang bekerja, tapi kerja saya tu buat saya tak gembira, sebab dengan jawatan yang saya ada sekarang, dengan projek yang saya kendalikan, work stress tu memang orang cakap agak tinggi, sebab memenuhi keperluan customer. Jadi dengan meeting, dengan terpaksa jawab semua soalan-soalan dia orang, prepare everything, prepare contingency plan, jadi buat saya stres, di peringkat umur macam ni bagi saya stres something yang tak bagus lah untuk kesihatan. Dan
di peringkat awalnya bila saya bincang dengan rumah, okey, isteri, mana isteri saya akan bekerja sampai tahun 2026 dan sekarang baru tahun 2022. Jadi kalau tahun 2026, 2022 ni mana saya ada 4 tahun lagi lah untuk bekerja, di mana saya plan pada peringkat awalnya bersara bersama-sama dengan isteri. Tapi dengan work stress yang ataupun workload yang ada sekarang ni, saya rasa saya tak boleh nak take it anymore. Dan saya decide masa tu untuk terus bekerja sebab apa tau? Sebab saya tak ada apa benda nak buat. Okay? Saya tak boleh berhenti kerja, bersara dan duduk rumah. Walaupun di peringkat sekarang ni, saya tak ada apa-apa komitmen. Saya tak perlu bayar kereta. Saya tak perlu bayar rumah. Saya tak perlu sara anak-anak saya. Jadi pendapatan saya memang sebenarnya untuk saya. Tapi dengan pendapatan yang tinggi sekalipun, dengan work pressure tu buat saya tak happy. Setiap hari, terutama hari Isnin tu, kalau nak pergi kerja tu memang kau cakap berperang. Terpaksa tarik tu, nak turun katil tu, nak pergi kerja tu memang agak susah lah. Okay. Kemudian bila saya jumpa RTFTT, saya mula trade, saya feel something different. Okay, saya feel something different, especially on Monday. Bila kita tak trade Saturday, Sunday, we do some other things. Kita spend more time dengan family dan sebagainya. Tapi bila makin nak buka hari Isnin, sebab kita buat mapping semua pada hujung minggu, dan bila time nak execute on Monday tu, very eager. Saya ada satu feel di mana lambatnya hari Isnin ni. Jadi that kind of feeling. Jadi berbeza dengan saya punya feeling masa saya nak pergi kerja. Jadi disebabkan perasaan tersebut, okey, saya beritahu wife saya, saya nak bersara tahun ni. Sebab kerja saya dah mula buat saya tak gembira. Kerja saya dah buat saya mula rasa stres. Jadi wife saya pun tak ada halangan sangat, okey, dengan decision saya. Jadi alhamdulillah wife saya pun memang menyokonglah apa tindakan yang saya nak buat. As long as saya jalankan tugas dan tanggungjawab saya dengan baik. Jadi that is the big decision, apa yang saya buat, apa yang saya nak ambil, sebab yang penting saya ni adalah saya nak di peringkat umur macam ni, saya nak buat something yang saya gembira, saya feel happy. That is most important. Jadi kalau kita buat sesuatu perkara, kita buat terpaksa, jadi we don't feel enjoy about it. Jadi sebab itulah saya memilih jalan, saya decide untuk bersara awal dan beri fokus saya, beri komitmen saya pada trading bersama-sama dengan RTFTT. Pertama sekali adalah sebelum ni, saya tak jumpa tau. Wife saya selalu tanya, kalau saya retired early, atau bersara awal, apa saya nak buat? Takkan 24 jam saya duduk masjid. Kan? Takkan 24 jam saya nak tengok TV. Dan kalau ini berlaku adalah dia something is not good for retirees. Sebab bagi saya, bila saya bersara, saya nak brain saya still working. Through readings atau through some activities. Whereby saya selalu cakap, bila saya bersara, saya perlu bekerja but not for the money. I work something that I can contribute back to the community. Tapi bila saya join RTFTT, saya jumpa something yang saya rasa seronok. Macam saya cakap tadi, every day, setiap hari saya bangun pagi, I have something that I'm looking for. Jadi dia buat saya excited, dia buat saya teruja setiap hari. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, isteri saya tanya, takkan nak trade, nak tengok komputer saja kan? Tak bosan ke? Kan kena migraine. Saya cerita dengan isteri saya, RTFTT punya program sekarang ni daripada pagi sampai ke malam. Jadi daripada pagi kita ada live coaching dengan Cikgu Azizi, kita ada live coaching dengan Cikgu Aziz. Kemudian kita break kejap. Kemudian pukul 3 kita ada live trading dengan Cikgu Dani. Kemudian hari Ahad dengan hari Selasa kita ada basic clinic, kita ada weekly coaching. Malam ada live lagi. Jadi
program tu penuh untuk satu hari. Okey. Daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Kecuali Ahad di mana kita ada weekly coaching lah. Jadi saya tak akan bosan. Okey, pasal apa? Saya boleh attend all these classes, okey, dan saya boleh occupy saya punya time. Dan most important is jadi saya involve actively dalam community bersama-sama dengan para trainer dan juga bersama-sama dengan student. Walhal bukan hanya saya occupy saya punya time, malah saya pun belajar juga, okey, tentang gaya trading, tentang ilmu trading yang baru. Okey, kalau ada position, kita akan boleh entry sama-sama and we can make money sama-sama. Dan saya yakin bahawa kalau saya retire awal pun, okey, dan saya join RTFTT punya community, saya percaya saya tak akan rasa bosan pun. Jadi ini adalah something yang saya rasa seronok untuk buat. Walhal kalau orang tengok, Aziz dah bersara tapi tak keluar rumah pun. Dia tak bosan ke duduk rumah? Kan? Tapi dia tak tahu apa yang saya buat. Okey, walaupun saya duduk rumah, but I still can make money. Kalau saya nak trade, saya trade. Okey, kalau saya ada program dengan isteri saya keluar. Kalau saya nak bercuti, saya bercuti. This is the freedom of working bila kita bekerja macam ni lah. Okey, tapi saya tak boleh buat ni kalau saya masih terikat lagi dengan bekerja untuk somebody atau bekerja untuk syarikat. Jadi this is a very big decision yang saya buat dalam hidup saya, dan saya percaya saya dah jumpa apa yang saya nak buat, okey, dalam hidup saya, apa yang saya minat, dan pencarian ini pun, okey, saya rasa jumpa mungkin dah sampai masanya lah, okey. Bila saya cari sesuatu dan saya jumpa, dan apa perlu saya buat adalah saya perlu beri komitmen saya, itu je. Jadi kalau saya masih bekerja, mungkin komitmen tu tak akan dapat diberikan 100%. Okey, tapi kalau saya serius dalam trading, saya harus drop satu dan fokus pada satu. Okey, apa yang saya nak tahu, saya nak bagi tahu kekuatan Abang Aziz ni. Maksudnya dia belajar, salah seorang yang mula background dia yang mula asalnya, ini adalah pengakuan dia, sebab saya ada tanya juga sebelum ni. Dia kata pada awalnya dia tak percaya pun yang forex ni boleh make money. Okey, tapi dia cuba juga try. Okey, dia jumpa RTFT, dia join, masuk masa kelas waktu tu, dia terus buat. Rupanya jadi. Maksudnya yang tak jadi tu sebab apa? Dia dah tahulah, maksudnya awal-awal dah tahu yang sebab kalau kita dulu, sebenarnya tak jadi bukan sebab kita duk rasa sebab benda lain, sebab teknik, sebab indikator kan. So bila Abang Aziz dia dapat kunci ni dengan pengurusan pengawalan risiko yang betul, ada pula PVM yang dah mula kita gunakan menghasilkan result, maksudnya fokus satu-satu je lah. So sampai sekarang dah ada hasil 7 bulan konsisten. Sebab tu salah seorang yang layak untuk jadi team instructor adalah Rizak. Itu yang bila saya nampak tu, sebelum dia join, sebelum diserap masuk dalam instructor, sebenarnya dia banyak membantu, terutamanya dalam klinik, dalam SMZ dan juga weekly coaching. Sebab apa? Dia banyak share. Dia bila seseorang ni dia dah dapat satu-satu tu, dia rasa dia nak share. Itu yang saya nampak Abang Aziz ni. Walaupun pada peringkat awal itu je yang dia tahu, tapi dia share tu blueprint yang dia dapat. Maksudnya blueprint yang dah ada result. Siapa-siapa yang baru terus boleh ikut, insya-Allah boleh jadi. Sebab itu adalah permulaan dia. Tapi yang paling penting daripada awal, saya nampak daripada awal Abang Aziz ni dia fikir long term. Sebab tu kita kadang-kadang mindset ni penting untuk kita mulakan. Sebab apa? Bila dia dapat, okey, contoh fokus kepada nak survive dulu, fokus kepada nak protect capital dulu. Itu yang Abang Aziz pegang selama ni daripada peringkat awal. Sebab kebanyakannya trader yang baru, dia mesti balik awal dulu, baru sedar jatuh, tersembam dulu, baru bangun balik. Dia tak. Dia dah aware awal-awal sebab pendedahan awal dalam masterclass, pendedahan awal dalam weekly coaching. Itu yang dah diprogramkan dalam kepala supaya apa pun kita protect capital, apa pun kita survive dulu. Dalam masa survive tu sebenarnya kita dengan pengurusan yang betul, maknanya result akan datang sendiri, profit akan datang sendiri.
prestasi saya pada tahun 2021 secara keseluruhan macam saya maklumkan sebelum ni, okey, saya capai 50%. Walhal target saya untuk setahun adalah dalam 60 ke 70%. Jadi untuk 6 bulan pertama tu bagi saya dah sesuatu yang amat baik. Saya bermula trading pada bulan Julai, okey, sebelum masuk kelas, dan saya hanya berpandukan kepada FIWC punya video saja. Okey, yang percuma. Dan saya trade cuma 2 minggu daripada bulan mid Julai sampai hujung bulan Julai. Okey, dan saya dah capai dalam 12%. Jadi kemudian pada bulan Ogos, okey, saya dah join masterclass dan saya capai hampir dekat 11%. Okey, 11%. Tapi saya selalu diingatkan oleh para trainer ataupun cikgu-cikgu, kau trade hari ni tak akan sama dengan kau trade besok. Kau trade minggu ni tak akan sama dengan kau trade minggu depan. Kau trade bulan ni tak akan sama macam mana kau trade bulan depan. Okey, saya masih ingat lagi. Okey. Dan saya yakin, okey, bukanlah prestasi kita dalam trading ni dia linear, bukan linear. Maksud dia naik macam tu tak. Yang hakikatnya saya kena terima adalah trading ni kadang-kadang dia ada up, down. Okey. Jadi ini realiti yang saya kena terima. Pasal apa? Tak semua prestasi kita setiap bulan tu akan sama. Yang penting sekarang ni adalah bila kita trade, okey, protect capital. Okey, protect capital. Tak win pun tak apa, tapi jangan loss. Jadi itulah yang saya pegang dan itulah yang saya jaga. Dan ini terbukti. Okey, pada bulan September, okey, saya cuma capai 3% je. Okey. Dan saya akui lah, okey, mungkin bagi saya market tak cantik. Jadi saya tak boleh buat banyak entry. Okey, it's okay. As long as bukan minus 3%, tapi plus 3%. Dan pada bulan Oktober, okey, saya capai hampir dekat 12%. Dan bila kita lihat prestasi yang macam ni, memang market setiap bulan tak sama. Kadang-kadang apa yang kita nampak pun tak sama dengan market. Okey. Jadi saya terimalah hakikat tu. Dan pada bulan 11, bulan 12, bulan 1, saya dah mula masuk office. Okey. Dan saya mula terikat dengan kerja-kerja hakiki saya. Dan by the time prestasi saya dah mula turun lah. Okey, monthly saya dapat 4%, 5%. Tapi bagi saya pun saya dah cukup satisfied dengan apa yang saya capai. Okey, macam saya beritahu tadi, yearly target saya adalah di antara 60 ke 70%. Kalau saya nak capai 60%, ini bermakna adalah kali 12 bulan saya kena capai 5% setiap bulan. Okey, saya tak letakkan satu matlamat yang tinggi. Dengan ilmu yang saya ada, bagi saya 5 ke 10% monthly itu adalah satu target yang reasonable, yang saya mampu capai tanpa saya perlu kejar market ataupun saya perlu kejar untuk target saya. Dan saya tak nak trade dalam keadaan tergesa-gesa begitu pentingkan target. Bagi saya kalau saya dapat 3% atau 5%, okay, it's good enough. Really make me happy. Saya ada beberapa kisah yang saya nak kongsikan dengan semua rakan-rakan RTFTT. Okay? Sebab saya ni jenis orang yang selalu bertanya, what's next? Apa saya nak buat selepas ni? Dia bermula waktu saya sekolah dulu. Dan waktu sekolah, tahu semua parent nakkan anak-anak mereka berjaya. Semua parent nakkan anak-anak mereka pandai. Okay? Mantra yang masuk dalam telinga saya hari-hari, yang mak saya selalu cakap, belajar rajin, okay, masuk universiti, dapat kerja yang baik, dapat gaji tinggi. Hari-hari masuk dalam telinga saya. Jadi, yalah, tapi mungkin itu doa ibu. Jadi, yalah, saya belajar bersuara rendah, masuk suara menengah, lepas SPM. Zaman saya, okay, masa SPM tu, tahun 83. Nak masuk universiti ni bukan satu yang mudah. Tak pasal apa, dekat Malaysia ni cuma ada 7 saja universiti awam. Dan berapa ramai student yang nak masuk. Jadi bila terpilih tu memang satu kebanggaan keluarga.
Dan saya lihat, okey, air muka lah, okey, ibu bapa saya, di mana mereka rasa bangga, okey, anak mereka masuk ilmu. Okey, okey. Dekat saya masuk UTM. Saya ambil mechanical engineering. Walhal masa tu tak tahu pun apa itu mechanical engineering. Masuk dan belajar. Dan balik pada cerita tadi, saya tanya, okey lah, saya dah belajar. Kemudian, what's next? Saya nak masuk universiti. Okey, saya dah masuk universiti. After that, saya tanya lagi. Dah masuk universiti nak buat apa? Okey. Kena graduate lah. Okey, fine. Saya grad. Lepas graduate, what's next? Cek kerja. Okey, cek kerja. Kemudian bila dah kerja, kita lepas zaman belajar, masuk zaman bekerja, okey. Dan saya dapati, sampai bila aku nak tanya benda ni? Nanti tak habis-habis lah, tak habis-habis. Dan saya ubah soalan. Dan melalui pembacaan saya adalah, yang boleh merubah hidup kita adalah dengan soalan-soalan yang betul, yang kita ajukan pada diri kita. Jadi ini saja yang boleh merubah, okey, hidup kita. Kemudian, saya ubah soalan daripada what's next. Saya beri itu diri saya. Masa tu saya umur 23 tahun. Okay, baru bekerja. Dan saya yakin siapa yang umur 23 tahun dan siapa yang dah melepasi tahap umur 23 tahun pun tahu kan macam mana lelaki berumur 30 tahun punya fikiran. Jadi, saya ubah soalan saya daripada what's next kepada apa saya nak capai dalam hidup saya semasa umur saya 30 tahun. That is the turning point dalam hidup saya sebenarnya. Saya tak dapat jawapan tu serta-merta. Okay. Banyak juga fikir because it's something about our life. Jadi akhirnya saya tetapkan saya nak capai 5 perkara bila saya celebrate birthday saya yang ke-30 tahun. Saya beritahu diri saya pada birthday saya yang ke-30 tahun. Yang pertama, okay, saya telah berkahwin, maknanya saya ada seorang isteri. Dan saya celebrate birthday saya yang ke-30 tahun. Objektif saya yang kedua adalah saya nak ada 2 orang anak. Satu lelaki, satu perempuan. Yang ketiga adalah bila saya celebrate birthday saya yang ke-30 tahun adalah saya kena ada rumah 3 bilik. Satu bilik isteri saya dengan saya, satu bilik anak perempuan saya, satu bilik anak lelaki saya. Yang keempat, bila saya celebrate birthday saya yang ke-30 tahun, saya tak nak lagi pakai motor. By that time saya pakai motor, student, okay, dah baru bekerja, saya nak kenderaan 4 tayar, maknanya sebuah kereta. Dan yang kelima adalah, bila saya celebrate birthday saya yang ke-30 tahun, saya tak nak lagi gaji 4 angka. Saya nak gaji 5 angka, minimum 10,000. Awak bayangkan, tahun 88, baru mula kerja, okay, dan saya ada 7 tahun untuk saya work, untuk capai ke-5 matlamat saya daripada umur 23 sampai umur 27 tahun. Sampai umur 30 tahun. It's a long journey. Okay? Tapi alhamdulillah, saya stay fokus dengan matlamat hidup saya. Saya fokus dengan apa yang saya nak capai. Dan bila saya celebrate birthday saya yang ke-30 tahun, saya capai 4 daripada 5 matlamat saya. Dan matlamat kelima saya tak capai. Okay? Di mana saya nakkan gaji 10,000 atau 5 angka, saya tak capai. Tapi alhamdulillah, okay, mungkin belum rezeki saya, tapi bila saya celebrate birthday saya yang ke-30 tahun, saya dinaikkan pangkat kepada pengurus. Jadi saya rasa itu pun satu achievement yang baik lah, okay, dalam kerjaya saya. Dan bermula daripada saat itu, okay, saya buat lagi matlamat. Birthday 30 tahun, saya kata apa saya nak capai pada usia saya 35 tahun. Dan bila saya celebrate birthday saya ke-35 tahun, apa saya nak capai pada birthday saya yang ke-40 tahun. Dan seterusnya sampai 50, 55, dan planning saya dan life, saya dah ada blueprint sampai umur saya 85 tahun. Itu pun kalau panjang umur lah, insya-Allah. Okey. Dan kenapa saya retire pada umur 55 tahun? Ini telah saya telah decide 30 tahun yang lepas. Ini adalah antara soalan popular, okey, di office. Jadi kenapa nak retire umur 55 tahun? Kan masih kuat, okey, masih muda. Dan jawapan saya mudah. Keputusan untuk bersara pada usia 55 tahun, saya dah decide 30 tahun yang lepas. Okay? Bukan saya decide semalam, bukan saya decide hari ini. Cuma kenapa saya buat sedikit adjustment, pasal apa?
saya telah jumpa something yang saya boleh buat waktu saya bersara. Something that I'm looking forward every day, okay? Something yang buat saya gembira. Jadi, bila saya dah jumpa tu, okay, dan saya beritahu diri saya, okay, it's about time to retire. Dan fokus pada benda apa yang kita minat. Kita fokus pada benda yang kita buat kita gembira, yang buat kita ceria. Di peringkat-peringkat umur macam ni, kita tak nak lagi stres, okay, dengan masalah kerja, dengan masalah anak dan sebagainya. Sepatutnya peringkat umur macam ni, kita enjoy our life dengan cara yang terbaik mengikut kemampuan diri kita. Saya agak consider diri saya bertuah, okay? Sebab apa? Saya tak ada loss dalam trading, dan langkah-langkah saya dalam trading betul. Betul sebab apa tu? Okay, betul sebab kita jumpa method yang betul, kita jumpa training yang teknik yang betul, dan kita jumpa community yang betul. Dan saya anggap diri saya bertuah. Okey. Sebab 95% daripada apa yang saya study, trader loss, dan cuma 5% saja yang berjaya. Dan daripada dulu pun, okey, waktu saya kerja pun, okey, saya suka analisa kenapa satu projek tu gagal. Sebab saya sebagai pengurus projek dalam bidang electronics. Jadi kita banyak develop produk untuk customer. Dan develop new product ni bukan satu yang mudah, Dan kita kena analisa kenapa kegagalan satu produk, apa masalah dan sebagainya. Okey, supaya design-design yang akan datang tidak gagal. Okey, supaya kita tak ulangi kesilapan-kesilapan yang sama pada design-design yang lepas. Jadi saya beritahu diri saya, kalau saya boleh faham, dan kalau saya boleh tahu kenapa 95% orang gagal dalam trading, dia mesti ada satu pattern, okey, mesti ada something yang mereka buat dan menyebabkan mereka gagal. Dan kalau saya boleh kenal pasti sebab-sebab ni, okey, saya hanya perlu buat the opposite. Dan mungkin result saya akan berbeza. Contoh, kalau mereka tak ada ilmu, okey, apa saya perlu buat adalah saya kena cari ilmu. Kalau mereka trade tak ada teknik, saya kena cari teknik. Kalau mereka tak trade tanpa pengawalan risiko, saya kena belajar berkenaan pengawalan risiko. Kalau mereka trade tanpa money management yang betul, saya kena cari ilmu, okey, macam mana nak trade dengan money management yang betul. Dan alhamdulillah, okey, bila saya tengok video FIWC, okey, bila saya join Masterclass 2.0, bila saya join BI 4.0, okey, saya berjaya merubah tindakan saya bertentangan dengan 95% kenapa traders gagal. Jadi ini yang saya lakukan. Dengan saya tuntut ilmu, saya amalkan, saya aplikasikan, okey, apa yang diajar dengan tekun, tanpa sebarang bangkangan. Saya tak perlu petikaikan pun teknik-teknik ni betul ke, tak perlu. Sebab saya masih baru dan saya tak ada pengalaman. Jadi saya tak perlu petikaikan pun semua teknik-teknik ni. Okey, sebagai student, saya kena taat lah. Okey, kalau cikgu cakap macam ni, saya ikut saja. Saya cakap jangan layer macam kek lapis. Okey, kalau nak layer masuk dekat H4, masuk kat daily, saya ikut. Okey, kalau lot size, kalau modal 1,000, okey, kita cuma boleh gunakan 0.01%, maksimum pun 10 position, tapi biasa kita gunakan 5 ataupun 7 saja. Okey, jadi saya ikut. Saya tak perlu petikaikan. Jadi itulah saya amalkan selama 6 bulan, daripada bulan 7 sampai kepada bulan 12. Dan alhamdulillah, okey, 6 bulan ni telah menyebabkan saya profit 50% daripada akaun saya. Dan saya pun tak percaya juga. Tapi alhamdulillah itu keputusannya. Okey. Dan percaya tak percaya pun itulah yang berlaku. Jadi yang seterusnya adalah kita kalau nak berjaya, okey, kita tak boleh bertindak sendirian. Walaupun track record kita ni dah bagus sekali macam mana pun, kan. Okey. Kalau kita masih berjalan berseorangan, kemungkinan besar, okey, kita boleh sesat. Sebab tu kalau dalam Islam sekalipun dia kata jemaah ni very penting. Tapi dalam trading ni, community tu very important. Okay? So, don't walk alone. Bersama-sama dengan community, di situ kita akan banyak belajar ilmu-ilmu yang baru.
Ada setengah orang cakap, alah RTT ni asyik ulang benda yang sama je. Tapi kalau kita tahu bahawa repetition is the mother of skill. Sebab tu Aristotle sih cakap, habit is what repeatedly we do. Dan saya juga pernah bercerita dalam sharing saya bahawa kalau kita nakkan consistent profit, action kita kena consistent. That is the very beginning. Tapi kalau kita asyik amalkan action yang berbeza-beza, buat satu gagal ubah, buat satu gagal ubah. Jadi kita amalkan teknik 1 sampai Z. Okey, kalau buat ni dalam setahun, kita tak akan dapat capai consistent profit. Okey. Jadi nasihat saya adalah pegang pada satu, aplikasikan dengan baik. Okey. Jadi kita tak nak jadi jack of all trade, master of none. Kita tak perlu tunjukkan pada orang bahawa kita ni sebagai very sophisticated trader. Tak perlu. Kalau orang tanya saya pun macam mana gaya trading saya pakai set saja. Okey. Dan PVM yang favorite saya PVM mapping, itu saja. Dan itulah yang saya buat dan itulah yang boleh buat saya capai result saya secara konsisten. Harapan saya nak Abang Aziz stay longer in the game dan fokus. Saya dengar tak lama lagi Abang Aziz nak pencen, dan saya nak bawakan juga ni adalah blueprint seorang yang bekerja dan akan menamatkan dia punya pekerjaan tu, fokus untuk menjadi full time trader dengan strategi yang betul. Maksudnya fokus kepada security capital untuk adakan asset allocation yang lain, supaya ini adalah jadi main income Abang Aziz lepas ni. Dan saya nak sangat saya tak sabar nak tunggu you jadikan satu idol, contoh di mana orang yang sudah pencen pun mampu buat perkara yang sama, melainkan orang tu dia tak boleh nak tahan, di mana tak ramai orang mampu bertahan untuk adakan skill dulu. Maksudnya jangan fikir reward dulu, jangan fikir USD dulu. Kemudian bila dah dapat skill tuning yang betul untuk trading, boleh teruskan mana-mana dalam asset allocation, sebab kita ada security capital kita kena pegang. Lepas tu kita boleh ke arah grow capital, dream capital, risk capital, tak ada masalah. Tapi bila dah ada tu untuk menjadi full time trader, saya nak sangat Abang Aziz adalah salah seorang yang kita boleh katakan contoh, supaya boleh membawa ramai lagi untuk mendapat kesedaran, di mana seorang yang tak percaya daripada boleh make money untuk menjana income dalam forex, tiba-tiba mula konsisten, belajar dengan RTFT dan boleh bantu orang lain. Saya rasa ini sangat-sangat menakjubkan lah, sangat-sangat amazing. Okey, itu saja. Good luck kepada Abang Aziz.